Assalamualaikum, salam Malaysia, Madani Kanta 744. Memulakan dengan rangkuman berita-berita utama hari ini dan perinciannya dalam segmen esensi. Kerjasama yang dirancang Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Johor penting bagi memastikan pelaksanaan setiap projek di negeri itu memberi kesan menyeluruh. Perdana Menteri dan Menteri Besar Johor membincangkan pelbagai perkara berhubung kait tata kelola serta peruntukan bagi pembangunan dan ekonomi negeri itu. Antara isu yang disentuh meliputi pembinaan infrastruktur kesihatan dan jalan raya, kompleks kastam, imigresen dan kuarantin dan hub kewangan. Turut ditekankan bantuan pasal banjir bagi golongan petani, penternak dan nelayan dan isu penyelenggaraan dan pembaikan rumah-rumah. Pemberian subsidi serta kawalan harga ayam dan telur yang sepatutnya berakhir pada 30 Jun akan diteruskan. KPKM dan KPDN dalam kenyataan bersama memaklumkan perkara itu telah dipersetujui Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Keputusan itu dibuat mengambil kira semua aspek termasuk bagi memastikan industri ayam dan telur kekal mampan dan kebajikan rakyat terus terbela. Pengecualian duty stamp bagi pemilikan rumah pertama diteruskan untuk menggalakkan pemilikan rumah dalam kalangan rakyat. Kementerian Kewangan memaklumkan layanan duty stamp berkenaan terpakai bagi perjanjian jual beli yang disempurnakan dari 1 Jun 2022 sehingga 31 Disember depan. Layanan duty stamp ini terpakai bagi surat cara pindah milik harta tanah yang disempurnakan mulai 1 April 2023. Sektor korporat disaran membuat pelaburan bagi memperkenal dasar berkaitan aspek keselamatan siber yang bersesuaian dengan tahap operasi syarikat masing-masing. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil memaklumkan ini kerana maklum balas yang diberikan pemain sektor itu mengatakan banyak syarikat di Malaysia tidak melihat kepentingan untuk mereka membuat pelaburan dalam aspek keselamatan cyber. Sektor keselamatan cyber diharap akan terus mendampingi Cyber Security Malaysia untuk merancang serta melaksanakan beberapa perkara berkaitan aspek keselamatan cyber dalam negara. Sukan Para ASEAN ke-12 berakhir pada hari ini dengan pencapaian 50 emas, 38 perak, 34 gangsa diraih Malaysia. Pencapaian itu mengatasi sasaran 33 pingat emas yang disandarkan kepada kontingen para negara. Ia juga membuktikan keupayaan atlet para negara sentiasa berada di tahap terbaik. Kepentingan para Malaysia turut memperbaiki pencapaian 36 pingat emas pada tamasya sama di Surakarta, Indonesia 2023. Jumlah taman asuhan kanak-kanak taska tidak berdaftar di negara ini amat membimbangkan. Ini kerana ia membabitkan aspek keselamatan kanak-kanak yang dihantar di premis berkenaan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, kebimbangan itu susulan pihaknya mengenal pasti sebanyak 1,080 taska tidak berdaftar di seluruh negara setakat Disember tahun lalu. Perkhidmatan luar sekitar bangunan penginapan Jemaah Haji Malaysia sentiasa dipantau. Unit khidmat luar tabung haji yang beroperasi di Mekah dan Madinah bertanggungjawab ke atas perkara itu. Antara perkhidmatan utama yang dipantau adalah kualiti dan harga makanan di kafeteria. Unit itu juga akan memastikan perkhidmatan penghantaran barang yang ditawar memuaskan hati para jemaah. Proses semakan semula kertas jawapan Sijil Pelajaran Malaysia SPM hanya boleh dilaksanakan menerusi sistem LP Score. Pengarah Peperiksaan Lembaga Peperiksaan Kementerian Pendidikan memaklumkan sistem berkenaan membantu pemeriksa untuk mengakses kertas jawapan dengan lebih mudah melalui dalam talian. Sistem yang dibangunkan pada 2019 sebagai projek rintis telah digunakan sepenuhnya pada tahun 2020. Bagi calon yang tidak berpuas hati dengan keputusan bagi 3 subjek iaitu Bahasa Melayu, Sejarah dan Matematik boleh memohon untuk menduduki semula SPM ulangan. Laporan akhir insiden gangguan bekalan air di sebahagian kawasan Kedah dan Pulau Pinang akan dimuktamad pertengahan bulan ini. Sesi dialog telah diadakan bersama pihak berkepentingan berhubung insiden berkenaan. Lawatan ke lokasi insiden turut dilakukan bagi mendengar taklimat pengoperasian. Jawatankuasa teknikal khas yang ditubuh bagi meneliti dan mengemuka penyelesaian berhubung bekalan air mentah di kedua-dua negeri itu juga telah diberi taklimat mengenai senario, impak dan langkah pencegahan.
Baik, Malam Wartawan Malaysia 2023. Hadiah Kewartawanan Malaysia Petronas 2022 ketika ini sedang berlangsung di Kuala Lumpur. Untuk perkembangan, di sana kita bersama Odi Muhammad Nur. Odi, teruskan. Ya. Terima kasih Syairul yang berada di Kanta 7.4. Anda boleh lihat sendiri kemeriahan dan kedebaran yang dirasai. Saya pun berdebar untuk melihat siapa yang akan membawa pulang anugerah-anugerah pada Malam Wartawan Malaysia 2023. Hadiah Kewartawanan Malaysia Petronas 2020 yang berlangsung di Majestic Hotel di Kuala Lumpur ini. Anda boleh lihat sendiri di sebelah kanan saya betapa ramainya dan betapa meriahnya pemain-pemain atau media-media yang datang dan yang datang ke majlis malam anugerah pada malam ini untuk melihat kemeriahan dan siapa yang akan membawa pulang 14 kategori yang dipertandingkan pada malam ini. So, semestinya antara kategori iaitu infografik terbaik, kategori kewartawanan foto cemerlang dan juga wartawan muda A Samad Said, cetak dan juga TV. Untuk pengetahuan anda semua, pada malam ini juga Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Menteri KKD Fahmi Fadzil akan memeriahkan dan juga untuk meraihkan pemenang-pemenang pada Anugerah Kewartawanan Malaysia 2002 MPI Petronas pada malam ini. Saya tidak sabar untuk melihat siapa yang akan menang pada malam ini dan merangkul anugerah tersebut. Sekian itu saja perkongsian saya di Majestic Hotel ni. Kita teruskan bersama dengan Syairul yang berada di Kanta 7.4. Baik, terima kasih Odi, terima kasih. Seorang warga asing yang ditahan kerana menceroboh landasan kereta api untuk membunuh diri telah membongkar satu kes pembunuhan. Suspek telah membunuh teman wanitanya di sebuah kondominium. Sebilah pisau dan wanita warga asing ditemukan dalam keadaan terbaring berlumuran darah. Wanita tersebut disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian bersama 7 individu lain. Permohonan telah reman dan siasatan dibuat di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Seorang penyelia kilang dipenjara 7 hari oleh Mahkamah Majistret Tapah kerana mengasari seorang wanita. Tertuduh Muhammad Zaim Faiz Tarmizi, 29 tahun, mengaku bersalah. Mengikut pertuduhan pertama, tertuduh didakwa menakutkan secara jenayah seorang wanita dengan kata ugutan. Dia didakwa mengikut Seksyen 506 Kanun Keseksaan. Bagi pertuduhan kedua pula, tertuduh didapati dengan sengaja menyebabkan kecederaan. Dia didakwa di bawah Seksyen 323 Kanun Keseksaan. 4 remaja lelaki termasuk 3 daripada merupakan pelajar sekolah mengaku tidak bersalah terhadap pertuduhan mencederakan seorang gelandangan menggunakan besi pemukul baseball bulan lalu. Keempat-empat remaja tersebut membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan. Kes didakwa mengikut Seksyen 325 Kanun Keseksaan. Majistret kemudian membenarkan kos ikat jamin RM2,000 bagi setiap tertuduh serta menetapkan 28 Julai depan sebagai tarikh sebutan semula kes. Lelaki tempatan yang disyaki mendera kanak-kanak perempuan berusia setahun 11 bulan di perumahan awam Desa Rejang Setapak disahkan memiliki 13 rekod jenayah lampau. Rekod berkenaan melibatkan pelbagai kesalahan jenayah dan dadah serta 1 rekod dikendaki polis di Lancang Pahang. Suspek ditahan reman selama 7 hari bermula hari ini. Jabatan Kastam Diraja Malaysia Pulau Pinang berjaya membongkar kegiatan penyeludupan dadah jenis heroin menggunakan botol minuman yang sepatutnya mengandungi susu. Anggaran berat keseluruhan dadah yang dirampas ialah 1.412 kg dan nilai pasaran sekitar RM132,000. Siasatan dijalankan di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Sabit kesalahan boleh berdepan dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup dan tidak kurang 15 sebatan rotan sekiranya tiada hukuman mati mandatori. 6 kenderaan disita manakala 48 notis kompaun dikeluarkan dalam Obhas. Pemandu tiada lesen memandu di Jalan Kuhara Tawau malam tadi. Ia melibatkan kesalahan tiada lesen memandu, cukai jalan kenderaan, perlindungan insurans dan tiada lesen vocational GDL. Kesalahan teknikal seperti nombor plat pendaftaran kenderaan yang tidak mengikut spesifikasi juga dikesan. 280 kenderaan diperiksa dalam operasi bersepadu tersebut.
10 premis sekitar Muar disita mulai hari ini hingga 1 tarikh dimaklumkan kelak kerana menjalankan kegiatan perjudian. Bekalan elektrik di kesemua premis itu turut dipotong. Ketua Polis Daerah Muar, SCP Rais Mukhlis Azman Aziz memaklumkan tindakan dibuat menerusi obdadu. Ia dilaksana pihaknya bersama Tenaga Nasional Berhad dan Majlis Perbandaran Muar. Kesemua premis perjudian itu dipercayai telah beroperasi selama 6 bulan. Jualan tiket tambahan bagi perkhidmatan tren Ekspres Lambayan Aidiladha ELA ke Pantai Timur sempena Hari Raya Aidiladha dibuka mulai 8 malam ini. Ia bagi memberi peluang kepada yang tidak bersempatan mendapatkan tiket sebelum ini. KTMB memaklumkan penambahan 2 lagi perkhidmatan ELA melibatkan 952 tiket berikutan permintaan menggalakkan pada jualan lepas. Datuk Syekh Abdul Rashid Abdul Ghaffur dilantik sebagai Governor Bank Negara Malaysia berkuat kuasa 1 Julai 2023. BNM maklumkan pelantikan Abdul Rashid itu adalah setelah mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong untuk tempoh 5 tahun sehingga 30 Jun 2028. Beliau akan mengambil alih jawatan Gubernur daripada Tan Sri Nur Syamsiah Mohamad Yunus yang akan menyempurnakan tempoh 5 tahunnya pada 30 Jun 2023. Abdul Rashid mula berkhidmat di BNM pada 1988 dan dilantik sebagai Timbalan Gubernur pada 2016. Kadar pengangguran pada April tahun ini kekal pada 3.5% dengan bilangan penganggur terus berkurangan kepada 586,900 orang. Pasaran buruh kekal stabil dengan peningkatan berterusan dalam bilangan tenaga buruh. Ini disumbangkan oleh pertambahan dalam bilangan penduduk pekerja dan penurunan berterusan dalam bilangan penganggur. Jabatan Perangkaan Malaysia memaklumkan bilangan tenaga buruh terus meningkat dengan kenaikan sebanyak 0.2% pada April tahun ini. Kadar penyertaan tenaga buruh pula naik sebanyak 0.1% kepada 70%. KW Asmi mencatatkan pendapatan pelaburan sebanyak 15.16 bilion ringgit untuk suku tahun pertama berakhir 31 Mac 2023. Angka itu naik 3% daripada 14.77 bilion ringgit yang dicatatkan dalam suku tahun yang sama pada 2022. Jumlah ini selepas mengambil kira turun nilai kos atas ekuiti tersenarai yang direkodkan untuk suku tersebut. Menteri Besar Terengganu Incorporated dan Petronas Gas Berhad telah memeterai MOU ini bagi meneroka potensi kerjasama berkaitan cadangan pembangunan loji janawkuasa hidro mini serta pengurusan operasi dan penyelenggaraan terminal di Terengganu. Ini bagi mengukuhkan pembangunan ekonomi negeri tersebut selain peluang pekerjaan dan perkongsian kemahiran teknikal. Projek tersebut dilihat sebagai penyelesaian tenaga boleh baharu yang kritikal dan menjadi solusi cabaran bekalan elektrik terutama bagi kawasan luar bandar. Pembangunan kawasan Sabak Bernam diyakini mampu menarik pelaburan berjumlah 1.9 bilion ringgit. Ia bagi memajukan bahagian utara Selangor, khususnya di daerah itu, melibatkan kawasan seluas 1,317 hektar. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syahri berkata melalui 6 projek yang dirangka 3,600 peluang pekerjaan dapat disediakan kepada penduduk tempatan. Projek akan dibangunkan secara berfasa dan mula beroperasi bermula tahun depan hingga 2026. Kanada alami musim kebakaran paling teruk yang menyebabkan keadaan berasap yang tebal dan berbahaya. Rakaman udara dirakam BC Wildfire Service menunjukkan kebakaran hutan dengan kawasan terjejas dianggarkan sekitar 9,600 hektar. Pihak berkuasa tempatan mengeluarkan perintah pemindahan kepada penduduk Tumbler Ridge. Udara di Philadelphia, Amerika Syarikat tercemar disebabkan asap kebakaran hutan yang berlaku di utara Kanada. Amaran kualiti udara buruk telah dikeluarkan. Pihak berkuasa menjangkakan keadaan tersebut akan berterusan selama beberapa hari lagi. Ia mencetuskan kebimbangan dalam kalangan penduduk kerana pencemaran berisiko jejaskan kesihatan mereka.
Arab Saudi mempergiat lagi usaha pelaksanaan Pelan Operasi Haji 2023 yang telah dimulakan sejak penghujung Mei lepas. Ia sejajar dengan jangkaan kedatangan 2 juta jemaah haji tahun ini. Persatuan Am Khidmat Kenderaan Arab Saudi mengumumkan telah menyediakan kira-kira 18,000 bas dan 25,000 pemandu untuk memenuhi keperluan pengangkutan jemaah. Saudara, paparan itu mengakhiri Kanta 744. Menyusul selepas ini berita perdana bersama Fatil Hidayat Ghazali dan Farhatul Asyati Osman untuk paparan lebih komprehensif. Saya Syarul Islam. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Tekad perpaduan penuhi harapan.